Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu minggu ni menyambung perbincangan kita berkenaan perkara yang boleh merosakkan iman. Dan pada minggu lepas kita masuk sehingga muka surat 156, iaitu berkenaan dengan aqidatul wala wal bara, iaitu aqidah wala dan bara. Dan kita sebutkan apa dia al-wala dan apa dia al-bara. Al-wala adalah kesepakatan hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara yang Allah suka, seperti daripada ucapan, perbuatan, i'tiqad, dan juga az-zawat, iaitu individu-individu tertentu. Allah suka perbuatan tersebut, kita suka, itu al-wala. Allah Subhanahu Wa Taala suka ucapan tersebut, kita suka, itu al-wala. Allah Subhanahu Wa Taala suka pada individu tersebut, cinta pada individu-individu tertentu, khususnya para rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita sendiri pun suka, cinta, sayang kepada mereka, itu al-wala. Baik. Adapun al-bara bertentangan dengan al-wala. Tarifan yang lebih kurang sama, konsep yang bertentangan, iaitu kalau al-wala kesepakatan hamba dalam perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, maka al-bara terbalik daripadanya, kesepakatan hamba dalam perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka, sama ada melalui daripada kepercayaan, daripada ucapan, daripada perbuatan, ataupun termasuk juga individu-individu tertentu. Jadi kita kata ada dalam Islam ni ada orang yang nanti kita akan tengok tajuk, ada orang yang wajib kita berwala' kepadanya, iaitu wajib kita mencontohi dia, wajib kita ikut dia. Ada orang macam tu. Ada juga orang yang wajib kita berbarak dengannya, iaitu orang yang wajib kita berlepas diri dengan dia. Tak boleh nak baik sangat, tak boleh nak kamcing sangat, tak boleh nak berpakat sangat, tak boleh. Ada benda macam tu. Jadi kita kata bukan, Islam ni bukan agama Buddha atau agama Buddha. Agama Buddha ni di atas dasar semua orang ni baik. Dia tak minta maaf, dia tak macam tu. Ada orang yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala dan ada jenis orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua tu ada. Maka kita kena tahu beza di antara dua tu. Okey. Baik, begitu juga minggu lepas kita dah masuk nombor 1 dengan 2, iaitu bila pengarang membincangkan berkenaan kedudukan akidah al-wala wal bara, iaitu pengarang bawakan di sini dalil-dalil berkenaan bahawasanya konsep al-wala dan bara ni ada di dalam sebesar-besar perkara sehinggalah ke sekecil-kecil perkara. Ada konsep tu. Apa dia sebesar-besar perkara? Keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada unsur di dalamnya al-wala wal bara, iaitu di dalam ucapan la ilaha illallah, di dalam ucapan tu sendiri pun ada unsur al-wala, ada unsur al-bara. Apa unsur al-bara dia? Ucapan la ilaha. Apa maksud la ilaha? Tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah. Maka bila kita sebut tu, kita maksudkan dalam diri kita, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah. Ataupun dalam erti kata perbincangan kita ni, saya berlepas diri daripada segala Tuhan yang selayaknya disembah. Pada umumnya tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah. Yang ni apa? Yang ni al-bara. Okey. Jadi kalau orang masukkan di dalam tu, tapi kalau patung, bukanlah patung, tapi kalau Tuhan Krishna tu dia Tuhan juga, kita kata itu bukan Tuhan yang selayaknya disembah, saya berlepas diri daripada Tuhan, macam tu. Itu maksud dia. Kalau orang kata Jesus Christ, Nabi Isa AS, itu pun adalah Tuhan yang disembah, kita kata saya berlepas diri, saya tak mau ada kena-mengena dengan aktiviti penyembahan Nabi Isa AS. Saya berlepas diri dengan perkara tu. Itu maksud al-bara. Okey. Dia tak boleh, saya percaya Allah, kamu percaya Nabi Isa, kita sama-sama percayalah. Dia tak boleh macam tu. Dia kena saya berlepas diri daripada perbuatan kamu. Dia kena macam tu. Saya berlepas diri dengan perbuatan menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu al-bara. Dia tergambar dalam ucapan la ilaha, tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah. Tapi jangan habis kat situ saja. Habis kat situ neraka juga. Dia kena sambung dengan bahagian kedua tu, la ilaha illallah. Dekat illallah di situ terletak unsur al-wala.
Apa maksudnya? Iaitu kita menetapkan bahawasanya satu-satunya Tuhan yang selayaknya disembah. Kita kata tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah. Saya berlepas diri dengan semua Tuhan yang disembah. Semua Tuhan yang selayaknya disembah, saya berlepas diri, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sahaja, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ kita berlepas diri dengan segala sembahan selain Allah, itu Al-Barra, dan kita menetapkan satu-satunya Tuhan yang selayaknya disembah adalah Allah. Itu apa dia? Itu Al-Wala. Maka dalam perkara asas dalam Islam, bukan saja perkara asas, malahan kita kata satu-satunya pintu masuk Islam ni memang ni saja, ucapan la ilaha illallah. Kalau ada orang datang kat kita, dia kata kat tuan-tuan puan, saya percaya Islam tu betul. Di Islam ke belum? Dia pakai Islam lagi. Abu Talib pernah sebut dekat Nabi SAW, saya tahu apa yang kamu bawa ni betul. Kita kata, wah, Abu Talib Islam ke lagi tu? Dia tak Islam lagi. Pintu masuk Islam ni satu saja. Saya ingat ada jemaah pernah tanya Allahyarham Syekh Muhammad Abdul Qadir Mandili, guru kami dulu. Orang tanya pada dia, dia kata, Ustaz, orang tu tanya dia, kalau orang yang dia tak mengucapkan kalimah syahadah, dia tak ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia ni solat 5 waktu cukup ke tak? Dia tak ucap syahadah, dia tidak mengucapkan 2 kalimah syahadah, tapi dia solat 5 waktu cukup. Solat dia tu kira tak sah ke kira batal? Dia tanya macam tu. Tak sah ke batal? Saya ingat Allahyarham Syekh jawab, dia kata pintu masuk Islam ni satu sahaja, ucap la ilaha illallah. Kalau tak ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak kira lah panggil tak sah ke, tak batal ke, tak buat ke apa ke, buat ke, semuanya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah faham macam tu kita dah. Jadi ya, dalam tahiyat solat diucapkan tu, adakah diucapkan dengan pengetahuan ataupun diucap tu sebab orang Islam baca solat baca macam ni disebut macam tu? Itu kita kata kena tengok juga. Wallahu taala. Lagipun Allah, orang tak masuk Islam dia solat duk patuk-patuk gitu, bukannya dia hafal pun. Barangkali ataupun kita kata barangkali dia nak cuba amalan orang Islam. Kan ada ramai orang bukan Islam yang nak cuba amalan orang Islam. Yang orang yang wanitanya dah pakai pakaian Islam. Bila pakai pakaian Islam, kita kata dia orang Islam, dia dah bukan macam tu. Sebab pintu masuk Islam ni cuma la ilaha illallah, cuma itu saja. Okey, wallahu taala. Dia kena mengucapkan dengan fa'lam, dengan dia mengetahui bahawasanya saya bersaksi tiada Tuhan yang selayak disembah melainkan Allah. Ya? Dia kenapa? Dah itu Allah hukum. Okey, hukum khitan ni, hukum berkhitan ni kau dah sebut masuk Islam nak kena berkhitan. Hukum khitan ni di dalam 4 mazhab tu berbeza pandangan tau. Berbeza pandangan. Okey, hukum khitan tu. Kalau mazhab Abu Hanifah dan mazhab Al-Imam Malik rahimahullahu taala, dia kata untuk laki sunat, untuk perempuan pun sunat, bukan wajib. Faham? Sunat saja. Mana tak khitan pun tak apa. Di atas dasar apa? Hadis Nabi SAW sebut 10 fitrah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memotong kuku dan sebagainya. Semua tu hukum dia apa? Hukum dia sunat. Jadi dia kata berkhitan tu dalam menurut pandangan Abu Hanifah dan Al-Imam Malik bahawasanya untuk lelaki cuma sunat saja, untuk wanita pun sunat saja. Pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dua-dua wajib. Laki wajib, wanita pun wajib. Itu yang jadi itu yang keluar fatwa pelih yang kata tak wajib. Sebab apa? Sebab kalau dalam pandangan mazhabi, dalam pandangan mazhab Syafi'i memang wajib. Sama ada lelaki ataupun sama ada kanak-kanak lelaki ataupun kanak-kanak wanita, dua-dua wajib. Pandangan Ahmad Ibn Hanbal ada dua. Ada satu riwayat kata Al-Imam Ahmad ikut tok guru dia Imam Syafi'i, dia kata untuk lelaki wajib, untuk perempuan wajib. Ada satu riwayat lain kata untuk lelaki wajib, untuk perempuan sunat. Wallahu alam. Jadi kita kata kalau syarat masuk Islam tu kena berkhitan, tak kena lah, sebab antara 4 mazhab tu pun dia khilaf pandangan. Wallahu taala alam. Okey. Baik, kita sambung kat sini. Maka kita kata pintu masuk Islam ni cuma ucapan la ilaha illallah, dan di dalam ucapan itu sendiri ada unsur al-wala wal bara. Begitu juga saya ingat kali terakhir kita bertemu minggu lepas, kita sentuh hadis yang nombor 2 tu, iaitu kata pengarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awthaqu ural imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillah, yang bermaksud tali iman yang paling kukuh ialah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Mendalam maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Seseorang tu nak mencapai
nak mencapai tahap kesempurnaan iman, kita ni nak capai tahap sempurna iman ke tak nak? Mestilah nak. Sebab kalau kita kat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, impi nak duduk bersama orang yang seperti Nabi SAW. Kalau kita ni mimpi berangan nak duduk bersama dengan Nabi SAW, maka tahap keimanan pun kena menuju ke tara tu jugalah. Itu maksud Nabi SAW, sesungguhnya kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayangi. Ini bab al-wala' lah ni. Sayang pada orang mukmin, dekat akhirat nanti akan bersama dengan orang mukmin, dan orang mukmin duduk kat mana? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Sayang kepada orang kafir, akhirat nanti duduk bersama dengan orang kafir. Orang kafir duduknya kat mana? Neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, kamu akan duduk bersama orang yang kamu sayangi di akhirat kelak. Kalau kecintaan kita kuat pada Nabi SAW, duduk dengan Nabi SAW. Kalau kecintaan kita kuat pada musyrik barat, duduk dengan, na'uzubillah, musyrik barat lah. Mana boleh sayang Donald Trump, tiba-tiba duduk dengan Nabi? Ngelak kan? Duduk sayang kita kata pada musyrik barat, tapi akhirat tanya nak masuk syurga, nak duduk sama dengan Nabi SAW. Jawapan kemas semua kata. Tak boleh macam tu. Jadi nak capai tahap kesempurnaan iman, yang Nabi sebut kat sini ringkas, tapi cuba kita muhasabah balik, kita tengok dalam kehidupan kita, sebenarnya tak ringkas sebenarnya. Nabi kata apa? Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Maksudnya apa? Kalau sesuatu perkara tu Allah Subhanahu Wa Taala suka, Allah sayang kepada perkara tu, pada amal tu, pada orang tu, kepada perbuatan tu, kita pun kena suka sama. Walaupun pada umumnya mungkin kita nampak mudarat bagi kita. Itu yang susah tu. Sebab apa? Selalu banyak kali saya sebut, dan kuliah-kuliah lain pun, manusia ni sifat kita, saya pun manusia tu. Kau ingat jin ketua apa? Ada orang hilang jin sorok, ini jin ketua mai. Manusia ni perkiraan kita yang utama sekali, apa perkiraan kita? Manfaat dan mudarat. Semua orang macam tu. Manusia itulah sifat asal dia. Kalau kita tahu sifat asal kita, baru kita boleh nak kawal. Dan sifat asal kita apa? Kita akan fikir manfaat untuk diri kita dan menjauhkan mudarat daripada diri kita. Jadi bila ada arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah suruh kita buat, kita nampak sebagai mudarat bagi kita, kita kena buat juga. Itu dah cabaran dah. Okey, bukan saja itu cabarannya, bahkan dia punya cabarannya adalah kalau Allah beritahu benda tu baik untuk kita, kita kena buat perkara tu. Bukan saja kita kena buat, bahkan kita kena suka perkara tu, walaupun pada umumnya kita sangka itu adalah mudarat bagi kita. Itu terletak tanda keimanan tu. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh sedekah. Perkara ringkas kita kata kan? Sebagai contoh sedekah. Sedekah ni kita kata bukannya seperti pinjaman riba. Sedekah ni kita bagi, umumnya dari segi dunianya tak dapat dah duit balik tu, habis hilang macam tu dah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya Allah tumbuhkan adalah sedekah. Nak percaya kepada perkara gaib tu, yang tu sebahagian daripada ujian keimanan kita. Okey, jadi sebab tu kata Nabi SAW, nak capai kesempurnaan iman, dia punya cara dia ringkas. Tapi kita balik muhasabah balik. Apa kata Nabi? Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Maksudnya benda yang Allah suka, kita kena suka. Kena didik hati kita sampai kita suka. Selagi mana tak suka, tak sempurna iman. Begitu juga dengan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala benci, kita benci kepada perkara tu, walaupun betapa kita suka pada perkara tu. Tetapi kalau Allah dah kata haram, Allah dah kata tak boleh, ataupun Allah kata makruh, kita tanamkan dalam diri kita, benda ni benda yang saya benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala benci. Walaupun perkara tu berlawanan dengan tadi, walaupun perkara tu kita nampak umumnya macam ada manfaat untuk kita, tapi Allah tak suka, kita kena kata kita kena berhenti. Bukan itu saja, kita kena kata sebab Allah tak suka, saya pun tak suka juga. Kena sampai tahap keimanan macam tu. Satu saya kata hadis Nabi SAW bunyinya memang ringkas, tapi maksud dia mendalam. Kita nak kena ajar hati kita ni sampai ke tahap tu, baru Nabi kata itulah di tali iman yang paling kukuh, al-wala wal bara. Okey, baik, kita habis kat situ minggu lepas. Ada pun hadis yang ketiga, kata pengarang ke surat 156 tu, dia kata aqidah wala dan bara menjadi sebab seseorang merasakan kemanisan dan kelazatan iman. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Halawah ni kita kata manis. Kan orang kata halwa kan? Halwa makan tu kan manis kan? Halawah manis. Halawatal iman, kemanisan iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufr ma yakrahu ay yuqdhafa fin nar.
yang bermaksud 3 perkara, sesiapa yang jika padanya ada ketiga-tiga perkara ini, nescaya dia akan merasakan kemanisan iman. Yang ni checklist hidup kita. Tahu checklist kita buat senarai, kita pun kata nak kena ada juga benda ni, kita tahu 3 perkara. Kena didik diri kita sampai dapat 3 perkara ni. Apa 3 perkara tu kata Nabi SAW? Yang pertama, jikalau Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain-lain. Apa maksud cinta pada Allah dan Rasul SAW? Ada 2 maksud. Yang pertama, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul SAW dari sudut zat mereka sendiri. Maksudnya kita kata cinta pada Allah ni, cinta kepada siapa? Kepada diri tu, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat Allahyarham tadi saya sebut Syekh Muhammad, ayah dia Syekh Abdul Qadir Mandili, dia sebut bahawasanya manusia ni sayang, cinta pada sesuatu. Kat sini pun saya pernah sebut, kalau sesuatu tu bersifat kesempurnaan, maka siapakah yang memiliki sifat kesempurnaan lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Suka cantik, Allah Maha cantik. Suka penyayang, Allah Maha penyayang. Suka lemah lembut, Allah Maha lembut. Suka orang yang memaafkan, suka yang memaafkan. Allah Subhanahu Wa Taala At-Tawwab, Maha menerima taubat hamba-Nya. Maka kita kata kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, yang itu maksud cinta kepada Allah, sebab Allah ni tidak ada kekurangannya, dan manusia suka benda-benda yang hampir kepada kesempurnaan. Memang macam tu lah sifat manusia. Kita kata yang satu-satunya sempurna siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita cinta secara mutlak kepada Allah. Begitu juga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, apa yang di antara perkara memudahkan dakwah dia? Dia punya rupa paras dia, penampilannya, dan juga dia punya akhlak dia, memudahkan. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu an, sama juga dengan Rabi'ah bin Malik radhiyallahu an, dia pernah sebut gemakan perkara yang lebih kurang sama. Mereka kata pertama kali mereka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika baginda sampai, mula-mula sampai di Madinah. Baginda duduk di Baqi', Baqi' pula dah. Baginda duduk di Quba selama 3 hari. Kemudian Nabi SAW masuk ke bandar Madinah, kan? Masuk ke Madinah tu, kata Abdullah bin Salam dan juga Rabi'ah bin Malik radhiyallahu an, pertama kali saya lihat wajah Nabi SAW, saya tahu ni bukan wajah penipu. Saya tahu ni bukan muka pembohong, kita kata kan. Wajah paras Nabi SAW, ataupun paling kurang pun kita kata keterampilan baginda tu. Maksudnya baginda bawa diri dengan wajahnya yang segak, dengan bersih, dengan wibawa. Sebab tu sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar dan Umar tak sanggup nak tendung muka Nabi SAW, sebab wibawa dia. Kemudiannya ulama siapa yang ada wibawa macam Nabi ni? Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Anak murid dia tak berani tengok muka dia secara lama. Sebab apa? Sebab segaknya, wibawanya, ilmunya, tawaduknya. Orang macam ni kita jumpa, kita tak tenung tengok lama macam tu, kita kata kan. Jadi kita kata benda-benda macam ni, kesempurnaan Nabi SAW sebagai manusia, itu memudahkan kita mencintai Nabi SAW. Itu yang pertama, kecintaan kepada zat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dan juga kepada Nabi SAW. Dan yang kedua, maksudnya kita kata cinta kepada Allah dan Rasul, maknanya benda-benda yang Allah dan Rasul suka, kita pun kena suka jugalah. Itulah maksud dia. Okey, sehingga kita tak suka sehingga kita suka apa yang Allah dan Rasul suka, kita tak rasa kemanisan iman tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jikalau dia mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. Apa maksudnya dekat sini? Maksudnya bahawasanya dalam kita menyayangi seseorang, kita muhasabah diri kita dalam perhubungan kita dengan dia, ada tak perhubungan tu membawa diri kita lebih hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya balik diri tu. Kita hubungan dengan manusia bukan semua hubungan yang bermanfaat. Hubungan yang membawa ke arah tempat yang tak betul pun banyak juga, betul tak? Saya ingat daripada kecil dulu, masa saya sekolah rendah, ayah saya selalu pesan 3 jenis kawan. Dia pesan, saya rasa sampai kadang-kadang telinga saya berdarah kot dengar kot. Memang orang kata apa, memang pekat leduk lah dia pesan. Tapi pesanan itu saya ingat lah hasil, sebab dia cakap macam tu. Saya ingat dia cakap macam tu, kot masuk telinga kanan, keluar telinga kiri dah. Suka budak sekolah rendah tahu apa kan. Dia kata kawan ni ada 3, dia kata. Yang pertama, kawan yang mengajak ke arah kebaikan, dia kata. Yang ni cari kawan. Ayah saya memang ajar kalau kita ni kawan, bukan kita ni boleh berkawan dengan semua orang. Sekadar tegur okey, tapi berkawan bersahabat jangan dengan semua orang. Yang pertama, kawan yang mengajak ke arah kebaikan, yang tu yang kamu kena cari, dia kata. Yang kedua, kawan yang mengajak ke arah keburukan. Hak ni jauh kalah, dia kata.
Yang memang dia kenal kita tu, dia ajar kita buat benda-benda tak elok, kata kok mari ambil cucuk dadah ke apa ke, dia kata ambil pil khayal ke apa ke, dia ajak kita mari kita cuba buat benda macam ni. Dan yang jenis ketiga, dia kata hak ni ayah paling risau, dia kata, iaitu kawan yang tidak mengajak ke arah keburukan, dia tak ajak tetapi dia berbuat maksiat depan kamu. Yang ni ayah paling risau, dia kata. Maksudnya dia tak ajak, dia kata tak apalah kamu tak nak buat pun tak apa, tapi dia buat setiap hari kat depan kita, maksiat depan kita. Akhirnya kita apa? Kita terpengaruh juga. Maka ni maksud hadis Nabi SAW, cinta seseorang kerana Allah. Maksudnya apa? Dalam perhubungan tu kita nilai balik, perhubungan ni boleh tak bawa hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat perkara macam ni lah, saya sendiri cuba kejar masa belajar. Lalu saya masa belajar, bila dia bagi mula-mula masuk universiti tu, bila dia bagi bilik tu, dia bagi secara rawak tu. Maksudnya last kali saya dapat bilik bersama dengan pelajar-pelajar bukan pelajar bidang agama. Bidang apa saya tak mau sebut lah, ni pun kamera sampai 2 bidang bukan agama, saya cakap macam tu lah. Saya masuk bilik tu, bilik tu ada, masa tu kami punya dom tu, satu dom ada lebih kurang 10 orang. Daripada 10 orang, termasuk saya 11 orang, daripada 11 orang tu 9 orang merokok. 9 orang merokok. Ini universiti agama. Kalau universiti bukan agama saya tak tahulah apa, saya tak tahu apa. 9 orang merokok. Minta orang cakap lah kalau siapa. Tapi 9 orang merokok. Sampai ke baju saya tu, saya balik rumah, mak saya tanya, kamu merokok ah? Dia memang nak kira tiba. Saya kata dok, kata duduk bilik orang merokok, kata kamu tukar bilik, kata merokoknya dengan tak tutup aurat je, dengan solat pun tidak. Bila masuk ada cerita baru budak-budak muda ni keluar cerita baru kat wayang, dia selak pergi tengok kan. Bila ada cerita baru, dia beli tiket pukul apa? Pukul 12.30 tengah hari. Hari Jumaat. Kalau hari biasa tak apa, hari Jumaat. Dia beli tiket 12.30 tengah hari. Saya tanya hampa ni solat bila? Dia kata solat Zuhur qada dia. Itu pun tak qada juga dah. Orang macam ni saya duduk tak sampai satu semester beritahu kat ayah saya kata cuba cari bilik kosong pergi tukar, kata. Sebab apa? Memang dia tak ajak, mereka tak pernah ajak. Mereka kata ustaz, dia masuk tu pun daripada bagi ustaz siap dah. Kata ustaz cuba sikit rokok. Mereka tak sebut, tapi dia rokok sembang dengan saya duk isap. Gitu. Duk isap siap lagi macam tu. Buat benda ni buat depan saya, buat macam-macam lah benda, malas nak sebut dah. Tapi ni jenis sahabat yang dia tak ajak tapi dia buat depan kita setiap hari. Hak ni bahaya. Jadi bila kita ni bersahabat, tanya diri kita, persahabatan ni adakah dia membawa lebih hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala? Umpamanya kita berbaik dengan jiran kita, yang ni disebab apa kita baik? Itu tuntutan agama, betul tak? Kata Nabi SAW, Jibril AS berpesan kepadaku berkenaan jiran, sehingga kan aku ingat jiran aku pun kena terima harta pewarisan juga. Sebab kata tu, kata yang ni sebab Allah tuntut. Kita kata saya berbaik dengan jiran saya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah suruh macam tu. Itu baru kena, kita tahu. Begitu juga dengan perhubungan kita, siapa tanya bawa tak lebih hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya bersahabat dengan sahabat-sahabat di Jawatan Mufti ni pun banyak. Ada yang orang kata apa, setiap tahunnya berkorban, lalu dia pun ajak saya korban setiap tahun. Ada yang solatnya memang tepat waktu. Kalau Zuhur tu lebih kurang kita kata satu suku ke apa, pukul 1 dia dah start jalan kaki pergi ke Masjid Alwi dah. Ambil wuduk apa semua, pergi jalan kaki dulu, lepas tu bawa makan. Ini semua pengaruh-pengaruh yang baik, kita kata. Ini kita kata persahabatan macam tu membawa hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak marah ke apa, biasalah duk kerja kan, nak marah ke apa, mereka sebut ittaqillah, kata takwalah kamu pada Allah, tersedar kita. Yang ni perhubungan yang membawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu penting. Jadi kalau kita tengok kat sini, setakat 2 benda kita sentuh. Yang kata Nabi perkara yang nak mencapai kemanisan iman, yang pertama dalaman kita, iaitu kita sayang, kita menyintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segalanya. Waktu dalaman kita. Kemudian kalau kita perasan, kalau kita analisa sikitlah hadis ni, yang kedua Nabi SAW isyaratkan kepada persekitaran kita. Mula-mula dalaman. Apa dia dalaman? Iaitu sayang pada Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya. Itu dalaman, itu ibadah kita. Yang kedua Nabi kata, cinta seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Orang keliling kita pilih orang yang membawa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-dua ni ada faktor. Saya ingat ada orang sebut, kata kalau kita ni agama dah kuat, nak berkawan dengan siapa apa kita tak terjejah. Tak, dia bukan macam tu. Dia tidak, itu teori je lah, tapi secara dalilnya tidak sedemikian. Sebab Nabi pun isyaratkan nak jaga kemanisan iman ni, yang keduanya pilih orang bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang kedua kita kena buat tu.
Yang ketiga dia kata, dan jikalau dia membenci untuk kembali kepada keingkaran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Maksudnya kita kata perkara-perkara maksiat yang kita dah bertaubat dah tinggal. Okey, di antara tanda kesempurnaan taubat adalah kita tak rindukan kepada dosa kita dulu. Kita kata kot lah, ada orang penagih dadah, umpama kita kata kan, dah ni dah taubat apa semua, kita kata tak boleh tengok dadah. Tengok dadah memang rasa nak ambil sungguh. Kalau macam tu kena cuba lebih kuat lagi lah kita tu. Apa-apa perlakuan sekalipun, benda-benda yang kita pernah buat lalu kita tinggal, kita kena benci nak balik pada situ. Itu diri saya lama tak usah sebut lah macam tu. Saya pun menyesal setiap hari bertaubat pada Allah. Tolonglah jangan sebut lagi benda macam tu. Yang tu baru nampak dia punya gaya dia tu. Okey, kata Nabi SAW, 3 perkara ni kita kena buat. Ada tak kaitan hadis ni dengan al-wala' wal bara'? Ada kaitannya. Apa kaitannya? Yang pertama, kata Nabi SAW, jikalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai lebih daripada yang lain. Yang ni apa dia? Yang ni al-wala', cinta pada Allah, cinta pada Nabi SAW, mengambil Allah dan Rasulnya sebagai contoh ikutan kita, sebagai pemimpin kita. Yang ni apa? Yang ni al-wala'. Boleh nampak tak? Okey. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang kerana Allah. Maksudnya apa? Kita bersahabat dengan orang-orang keliling kita, orang yang bawa kita hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni apa? Yang ni pun al-wala' juga. Kenapa kita bersahabat dengan mereka? Disebabkan kita nampak Allah sayang pada mereka ni. Lalu kita pun bersahabat sebab kita pun nak Allah sayang pada kita juga. Itu apa dia? Itu al-wala' lah tu. Kemudian yang ketiga dia kata, benci untuk kembali kepada keingkaran ataupun kemaksiatan sebagaimana dia benci kalau orang tangkap dia baling dalam api. Yang tu apa dia? Yang tu al-bara'. Kita berlepas diri dengan dosa-dosa silam kita. Kita berlepas diri dengan keingkaran, berlepas diri dengan maksiat, tak mau ada kena-mengena dengan perkara tu. Itu apa dia? Itu al-bara' lah tu. Jadi konsep al-wala' dan al-bara' ni terletak dalam hampir kesemua dalil yang ada dalam bab-bab ni. Okey, dia satu konsep yang sangat besar. Kita kata termasuk dalam hadis ni yang ketiga. Wallahu alam. Baik, kemudian yang keempat, begitu juga kata pengarang, akidah wala' dan bara' adalah asas utama untuk membentuk masyarakat Islam. Society Islam ni nak bentuk dia kena ada wala' wal bara'. Sebab apa? Sesuatu masyarakat tu dia tak akan jadi masyarakat melainkan dia ada faktor-faktor kesamaan di antara dia. Malahan kalau kita tengok takrifan ummah, apa dia ummah? Selalu kita sebut ummah. Apa dia ummah? Kita sebut masyarakat. Apa dia masyarakat? Masyarakat ni adalah sekumpulan manusia yang secara umumnya duduk di tempat yang sama, ada dia punya sempadan dia, mematuhi undang-undang yang sama dan mempunyai sistem kepercayaan dan adat yang lebih kurang sama. Itu masyarakat. Itu ummah. Kalau tak sama, dia tak boleh jadi masyarakat. Sebab tu orang luar negara masuk dalam negara kita, kita panggil pelancong, kita tak panggil masyarakat. Sebab apa? Sebab budayanya lain, kepercayaannya lain. Kita kata dia punya adat dia lain, tak sama dengan kita. Kita tengok dia, kita kata apa? Oh, ni pelancong ni. Betul tak? Kita tak panggil sebahagian daripada masyarakat kita. Sebab kepercayaan tak sama, adat tak sama dan sebagainya. Termasuk bahasa pun tak sama. Ada sebahagian ahli kaji masyarakat ni memasukkan bahasa pun sebahagian daripada pengertian masyarakat juga. Baik, soalan dia sekarang, kalau kita nak bentuk satu masyarakat yang memang berjaya, dia mesti ada faktor yang mengikat antara masyarakat tu. Okey, faktor yang membuatkan masyarakat tu saling terikat di antara satu sama lain. Soalan alam ni, soalan dunia ni, soalan yang paling besar dalam sains kemasyarakatan ni adalah apa dia yang kita boleh buatkan, apa dia jawapannya yang boleh buatkan manusia ni memang saling serasi antara satu sama lain. Ada orang kata bangsa, ada orang kata bahasa, ada orang kata topografi, tempat hidup yang sama. Geografi, bukan topografi, taburan orang. Geografi, tempat hidup yang sama. Ada orang kata sejarah yang sama. Macam-macam teori yang berbeza. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut secara jelas dalam Al-Quran apa dia faktor pengikat yang paling kuat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwah. Apa dia faktor itu? Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Apa faktor dia? Iman, keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu beriman pada Allah, saya beriman pada Allah. Satu, saya suka kepada kalau tengok tulisan mufti wilayah kita, setiap kali dekat bawah tu sebelum dia tanda tangan tu, apa dia tulis? Perasan tak? Ke fatwa Datuk Mufti wilayah pun tak baca. Itu masih migai gelik. Bacalah fatwa dia banyak.
Saya ingat setiap hari paling kurang 2-3 kot irsyad fatwa yang baru. Setiap kali dia tulis dia punya fatwa tu banyak-banyak, dekat bawah tu dia akan tulis apa dekat situ? Akhukum fil Islam. Apa maksud akhukum fil Islam? Saya adalah saudara kamu di dalam Islam. Apa maksud saudara kamu di dalam Islam? Tu soalan dia. Maksudnya adalah dia beritahu kat situ, kalau kita ada apa-apa yang membuatkan idea tu memajukan Islam, tak payah tanya nak masuk ke tak, saya akan masuk. Tu maksud dia. Allahu Akbar. Mendalam tu maksud dia. Apa-apa benda yang, sebab tu saya jumpa Dr. Basit, Dr. Abu Anas Bandari kan? Kami duduk sembang malam lepas forum tu, sembang. Dia, saya ingat lagi kisah dia. Saya suka dengar dia bercerita. Dia kata dia pergi Indonesia. Dia pergi Indonesia, dia kata sistem hafazan untuk budak-budak hafal Quran kat Indonesia ni jauh maju ke depan daripada kita, dia kata budak 6 tahun, budak 7 tahun hafal 30 juzuk Al-Quran. Dia kata bukan juzuk 30 juzuk, dia kata. Jadi dia kata nak pergi ke sana, dia kata nak duk tanya cikgu-cikgu dia macam mana buat kan. Kita sekarang ni budak 6 tahun 7 tahun kita tengah cuba nak ajar baca Quran dulu. Kod lah Iqra' 5, Iqra' 6. Itu kira, saya ingat kalau budak 6 tahun Iqra' 5, Iqra' 6 tu kira habis. Orang Terengganu kata habis rare. Tahu habis rare? Habis rare ni habis hebat kita kata. Memang tak hebat dah tu. Dekat sana 6-7 tahun hafal Quran. Jadi ditanya macam mana buat ni. Mereka kata bahawasanya kanak-kanak ni bila umur dia kecil, hafalan dia bukan daripada membaca. Kita silap faham tu. Dia punya hafalan bukan daripada membaca. Dia punya hafalan daripada apa? Daripada pendengaran. Dengarkan, pasang, dia kata. Dengarkan daripada kecil, pasang 30 juzuk tu. Pusing. 6 tahun dia dengar. Umur 6 tahun keluar daripada mulut dia. Jadi saya ingat bila dia cerita tu, dia kata Ana memang, dia kata fikir memang rasa nak pergi balik lah. Dia kata kat Indonesia, dan memang Ana nak ajak Datuk Dr. Zulkifli Bakri kita pergi. Sebab dia ni kalau bab pendidikan, dia mesti pergi punya. Ini maksud akhukum fil Islam. Saya adalah saudara kamu dalam Islam. Apa maksudnya? Apa-apa perkara yang boleh membantu umat Islam, apa-apa perkara yang boleh membantu agama Islam, saya saudara kamu, tak payah tanya nak masuk tak masuk, saya mesti masuk punya. Itu maksud dia. Jadi ni Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah kepada kita, orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Ikatan yang paling kuat tu ikatan apa? Ikatan agama, bukan ikatan bangsa. Kalau ikatan bangsa, maknanya umat zaman Nabi SAW bercerai habis dah. Malahan kita kena ingat bahawasanya permusuhan di antara kabilah pada zaman Nabi jauh lebih teruk daripada kita lagi. Berperang setiap minggu, setiap bulan berperang, benda biasalah berperang untuk kita tahu. Tapi datang Nabi SAW daripada Muhajirin, daripada Aus, daripada Khazraj, daripada Rom, daripada Yaman, daripada Afrika, daripada Syam, daripada serata dunia, boleh duduk jadi sahabat Nabi SAW. Sampai ke tahap mana? Bila kita sebut sahabat Nabi, kita tak terbayang pun warna kulit yang lain-lain. Betul tak? Sedangkan sahabat Nabi ni berterabur, kita tahu. Salman daripada Parsi, daripada Iran. Iran ni kulit putih, putih melepok kalau kena matahari merah habis tu. Kita kata Suhaib Ar-Rumi, dia daripada Rom. Rom ni Eropah, orang Eropah nun. Kita kata Bilal bin Rabah daripada Habsyah, daripada Afrika sana nun. Bercampur warna kulit tu semua ada lah kita tahu. Tapi bila kita sebut sahabat zaman sekarang, kita tak terbayang orang macam ni. Kita terbayang satu umat yang bersatu bawah Nabi SAW. Itu ikatan agama kata. Kalau nak kata selain daripada tu, wallahu alam, kita tengok dalam sejarah dunia ni memang kita kata tak pernah jadi, tak pernah tahan lama lah. Kita kata kan, dia kekal berapa lama, lepas tu dia mula nak berperang dengan orang lain. Macam perang dunia kedua apa semua tu, dia dah kuat sikit, dia mula nak serang orang lain apa semua. Kita kata ini dia, Allah Subhanahu Wa Taala dah letakkan aqidatul al-wala dalam masalah kemasyarakatan, iaitu orang-orang beriman itu mereka saling bersaudara, mereka saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Okey, ini yang kita kena tuju. Nak buat kita kata satu masyarakat yang ada bi'ah salihah, ada suasana Islam tu, kena ada semangat ni dulu. Sesama Islam kita bersaudara. Baik, tu yang keempat. Ya. Hidup menyendiri. Ya. Ya. Okey. Tak bagus macam tu. Kata Nabi SAW, syaitan akan serang kambing yang duduk belakang sekali. Apa maksud kambing yang duduk belakang sekali? Bukan kambing. Kalau serigala nak serang kambing, dia tak serang hak yang tanduk paling bergulung tu. Dia serang hak yang paling lemah kat belakang tu. Hak yang jalan pun dah tak berapa, orang sana panggil dog rock.
Oh, ini banyak penjara-penjara kata tertipu. Dorok ni maksudnya kita kata jalan pun macam nak mati. Kata jalan antara tu kan. Dia duduk sorang-sorang bila dalam barisan kambing tu sebab dia tak larat apa, dia duduk belakang sekali. Seorang tu. Kata Nabi SAW, yang tu lah yang syaitan serang. Maksud Nabi apa? Bukan maksud Nabi jaga kambing baik-baik, tak. Maksud Nabi adalah kalau kita ni hidup bersendirian, kita mudah diganggu syaitan. Itu maksud Nabi SAW. Okey? Kita duduk bersendiri, tak elok macam tu. Sebab tu kalau kita tengok sejarah Nabi SAW, betul lah Nabi ada duduk bersendiri. Dia berkhalwah di Gua Hira kan. Tapi perkara tu berlaku sebelum kedatangan wahyu saja. Lepas diturunkan wahyu, pernah tak Nabi naik balik kat Gua Hira tu? Pernah fikir perkara ni? Tak pernah dah. Dia memang bermasyarakat. Sebab tu adalah hadis Abu Daud dengan status yang sahih, Nabi SAW kata tuhriman naru min arba'ah, diharamkan neraka daripada 4 jenis orang, kata Nabi SAW. 4 jenis orang ni memang tak akan masuk neraka. Apa ni pun kita kena capai ni. Apa dia? Hayyinun layyinun sahilun wa qaribun ilan nas. Kata Nabi SAW, yang pertamanya orang yang bersopan santun. Satu, kita orang Islam ni kena sopan santun. Jangan ingat sopan santun ni Allah, aku dah solat dah puasa, sopan santun tu ya dapat, tak pun tak dapat. Apa benda saya baru ni bawa kereta dengar ada artis perempuan, saya tak tahu pun, saya tak kenal, sebab radio tu pun saya ada tukar-tukar. Aku selambar ketawa gila pun, Allahu Akbar kata. Kau perempuan nyanyi, mana dia dia bangga, dia ketawa tu. Nabi SAW kata diharamkan daripada neraka salah satunya apa? Orang yang sopan santun. Nabi SAW sopan orang dia, gitu tak? Yang tu yang pertama. Yang kedua layyinun, orang yang lemah lembut. Orang yang orang kata apa? Orang gaduh kata bekeng, orang sini kata cengeng. Sama cengeng bekeng. Orang yang bekeng, orang yang garang, orang yang panas baran. Neraka Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku ni dimasukkan dalam perut aku ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang bengis, orang yang panas baran, kata neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada panas baran tu, kita doa bagi hilang cepat kata. Sebab apa? Terjun neraka. Orang yang berlawanan dengannya orang yang lemah lembut, bukan transseksual, lemah lembut. Kata tu maksud dah jangan salah faham hadis ni kata. Orang yang lemah lembut, orang yang lemah lembut. Yang kedua, yang ketiga sahilun, orang yang memudahkan urusan orang lain. Yang ni memang tak masuk neraka. Orang minta tolong selagi mana dia boleh tolong. Saya ingat pada hadis ni lah tuan-tuan. Saya cakap terang-terang ni, kadang-kadang kalau ada orang forward soalan, tanya soalan, kadang-kadang kalau ada telefon, saya cakap terang-terang. Saya ni manusia. Kadang-kadang saya tengah berdengkok tidur, cakap terang. Kalau lepas subuh kena apa? Roti canai Pak Usuk kan. Balik atau dengkok. Kadang-kadang masa tu telefon, ustaz saya ada soalan. Kadang-kadang sebelum pergi kuliah ada orang pernah telefon ustaz, minta tolong ustaz sangat, kata saya tak boleh masuk rumah saya. Pasal apa tak boleh masuk rumah? Kunci tertinggal kata. Dia kata tak, ada benda ikut isteri dia balik daripada hutan. Isteri dia pergi ekspedisi hutan. Benda tu ikut balik, tunggu depan pintu rumah. Kata tak boleh masuk. Saya tengah bawa kereta nak mari kat sini. Saya ingat tahun lepas. Pisat kat rumah dia. Pisat kat rumah, berhenti rumah dia mana? Tadi dia kata ada, tu sekali dah hilang kata. Masuk dalam rumah dia kata, pasal MP3 apa semua, saya keluar balik. Sempatlah mari kat sini, alhamdulillah kata. Kalau ikut ke hati kadang-kadang, aku nak pergi kuliah. Ada rasa macam tu kan? Kita tahu orang tanya soalan, Allahu Akbar. Kalau soalan macam ni macam mana? Tapi saya ingat dua perkara. Yang pertama, Nabi SAW kata orang yang memudahkan urusan orang lain takkan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar ni, tolong ni peluang kita tahu. Ikut ke hati memanglah binasa kita kata kan. Lepas tu yang kedua, kata Nabi SAW, Allah akan sentiasa membantu hambanya selagi mana hambanya membantu saudaranya. Saya ingat hak tu lah. Nak Tuhan tolong, kita kena tolong dulu saudara kita lah, baru Allah Subhanahu Wa Taala tolong. Okey, mudahkan urusan orang lain. Macam-macam, kadang-kadang kalau kerja tengah banyak kat pejabat, macam-macam orang datang nak mengadu masalah, nak tanya ni, macam-macam. Kita tengah nak kejar deadline dan sebagainya. Tapi teringat pada tu, diharamkan neraka orang yang memudahkan urusan orang lain. Yang tu ketiga. Dan yang keempat, yang Tuan Imam tanya tadi, dia sebab hadis ni kita sentuh, saya sapu semua sekali ya. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, wa qaribun ilan nas, dan orang yang hampir kepada masyarakat kebanyakan. Jelas Nabi sebut orang yang hampir pada masyarakat kebanyakan. Anak Syekh Al-Albani, nama dia Abdullah Al-Albani, dia ditanya berkenaan hadis, apa maksud wa qaribun ilan nas? Apa maksud orang yang hampir pada masyarakat kebanyakan? Dia kata kalau kita ni nak buat amal makruf nahi mungkar, kita kena hampir dulu dengan masyarakat tu. Tak boleh kita masuk masjid orang, masuk bawa machine gun kan. Baba tembok, ha ni bidah, ha ni kafir, ha ni sesat. Aku seorang tak sesat. Tak boleh macam tu.
Buat macam tu habis, dakwah terhenti. Kita nak berdakwah dengan orang, kita kena mesra dulu dengan orang. Nabi SAW orang yang paling mesra sekali. Hatta musuh dia pun tahulah Nabi ni kalau pergi jumpa dia tak daknya lah dia nak tumbuk muka hang ke apa, memang tak dak lah kata. Ini kita kata wa qaribun ilan nas. Macam mana dakwah nak terjadi kalau kita mengasingkan diri kita daripada manusia? Tak boleh sedemikian. Okey, cuma sahaja sikit saya nak sentuh. Cuma sahaja memang ada istilah beruzlah. Imam Nawawi pun dalam Riyadhus Salihin bawa konsep beruzlah ni. Apa maksud beruzlah? Mengasingkan diri. Tetapi mengasingkan diri ni dia sebagai orang putih kata last resort. Last resort ni maksudnya sebagai satu langkah terakhir. Masyarakat kita dah teruk sangat. Yang mana sekarang tak macam tu lah. Masyarakat kita ni semua orangnya minum arak, semua orangnya berdisko, semua orangnya tak solat. Kita pula duduk tengah-tengah tu. Dalam ketika tu, masa tu ada istilah beruzlah. Maknanya kita bawa diri kita lari, duduk tempat yang tak dekat dengan masyarakat ni. Yang tu ada. Tapi nak jadi macam tu, susah lah. Kita kata, barangkali kot orang duduk kat negara luar, lebih negara bukan Islam, lebih kenalah dengan hukum tu. Untuk kita kat sini, mujtama' muslimin, Alhamdulillah tak perlulah. Okay? Wallahu ta'ala alam. Jadi tu hadis Nabi SAW. Baik. Kita sentuh satu lagi insyaAllah, sempat satu lagi. Yang kelima kata pengarang, aqidah al-wala' dan bara' menyebabkan seseorang mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Sabda Rasulullah SAW, hadis ni panjang. Sab'atu yazilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh wa minhum wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a ala dhalika wa tafarraqa alaih. Hadis ni panjang. Asalnya Nabi SAW ni selalu saya pesan pada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan sekali, kita bangkit ke akhirat nanti, perkara yang memang Nabi SAW dah sebut pada kita adalah akhirat tu adalah pada masyar tu adalah tempat yang sangat panas, betul tak? Dan saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan muhasabah diri kita. Sekarang kita musim panas, saya teringat anak ketiga saya, dia musim panas, dia riau kena cabut baju boleh okey. Baru lahir, tak apa tu kisah saya ingat lah. Sekarang ni musim panas. Nabi SAW sebut dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak panas ni datang daripada mana? Kata Nabi SAW, neraka ni tempat yang sangat panas, kata Nabi SAW. Lalu disebabkan dia ni panas, ada masa dia tak tahan dengan panas diri dia sendiri. Masya Allah. Dia tak tahan dengan panas diri dia sendiri, maka dia minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia bernafas. Maknanya apa? Dia buka mulut dia tu, dia nak gitu, nak keluarkan dia punya panas diri dia. Maka kata Nabi SAW, Allah mengizinkan neraka untuk bernafas 2 ke 3 kali setahun. Bila kamu rasa panas tu, macam sekarang, kata Nabi SAW, istighfarlah pada Allah kerana panas tu ada daripada mulutnya neraka Jahannam Allah Subhanahu Wa Taala. Muhasabah diri kita. Panas macam ni pun, saya pun balik petang tadi pun, nak rehat pun rasa macam duduk tingkat bawah, panas tingkat atas, panas serba tak kena, kita kata kan. Kita bangkit pada masyar dalam keadaan yang lebih panas daripada ni lagi. Okey? Jadi hadis ni insya-Allah kita sambung lepas azan insya-Allah. Dah bunyi balik tu. Tafadhal.
Baik, dalam hadis ni, saya ingat dalam buku Al-Iman dulu kita ada bincang hadis ni, iaitu 7 golongan yang bila kita bangkit di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala kelak, mesti kita fikir ada tak cara lain kita tak tunggu bawah panas tu. Takkan kita tak fikir macam tu? Kan ada sesuatu fikir tak apa panas pun panas, Ustaz tak kisah sangat. Ada fikir macam tu. Ini lebih panas daripada sekarang. Jadi 7 golongan ni Nabi SAW sebut berkenaan 7 golongan ni yang mana mereka akan dapat naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada 7. Saya ingat dulu kita dah sentuh. Tak apalah, kalau nak nanti 2 minggu lagi kita sentuh insya-Allah. Apa ni, salah satunya kata Nabi SAW, 2 orang yang bertemu dan berkasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mereka berpisah di atas sebab yang sama. Mana apa bila bertemu tu mereka bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ada sahabat kita yang kita nampak menjauhkan kita daripada Allah, kita pun kata kita tak boleh lah nak berkawan sangat dengan kawan ni. So apa, duduk berkawan dengan dia jadi lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada asalnya solat asar aku 5 jadi solat asar aku orang kata apa? 7 maghrib masuk apa? 7.28. 7.27 pun solat asar. Apa macam tu kan? Lagi jauh kita kata. Daripada asal duduk elok je kat rumah untuk baca, jadi ikut dia setiap hari duk pi keluar cari ni cari tu dan sebagainya. Kita kata tidak ada membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kata Nabi SAW, kalau buat macam tu, kita bersahabat kerana Allah dan berpisah kerana Allah, kata Nabi, akhirat nanti pada ketika pada mahsyar yang panas tu, kita duduk bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak panas tunggu perhitungan kita. Mesti tu yang kita nak. Okey, antara semua manusia yang berkumpul tu, 7 golongan tu saja yang dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah orang yang berwalak kerana Allah dan berbarak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan konsep walak dan barak ni memang sangat-sangat penting. Wallahu taala alam. Baik, saya ingat sampai situ saja. Minggu depan hari Isnin mana Pak Cak itu? Ustaz Nabil datang kan? Jadi hari Isnin lepas perkampungan sunnah tu, elok agak saya pun selalunya boleh lepas pengsan daripada perkampungan sunnah tu. Hari Isnin tu insya-Allah kelas kita bukanlah ditangguhkan. Ustaz Nabi ganti saya. Tak ada. Ada jemputan. Kita bagi ruang kelas kita tangguh dulu. Ustaz Nabil akan datang. Personality TV kan? Ustaz Nabil kan? Ya, dia akan datang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan lah. Kita akan bersambung Isnin minggu depan tu satu lagi. Kelas subuh kita pun, subuh ni tak ada lah. Bukan subuh ni, subuh Sabtu ni tak ada sebab bagi ruang pada perkampungan sunnah arahan jaib sedemikian lah. Wallahu ta'ala alam. Begitu juga saya ingatkan siapa yang ikut kelas saya tu, semua kelas saya Jumaat, Sabtu, Ahad semua ditangguhkan. Okey, yang paling awal jalan insya-Allah hari Selasa tu lah di masjid seberang ramai insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada sebarang soalan sebelum kita bangkit solat? Ya? Hari Isnin? Tak tahu, anda pun tak fikir lagi. Ya. Pak Ustaz ni kalau tak ada, dia kena main sini. Kata awak tahu tu. Baik, ada soalan? Ya. Ya, tafadhal. Syahadah, okey? Berkenaan? Roslan? Kita syahadah kita tak tahu. Dia tak tahu makna tu satu hal. Apa kesan syahadah tu yang penting. Apa kesan syahadah? Dia kena tahu apa kesan syahadah tu. Ini maksudnya untuk orang masuk Islam. Kes tu ke? Syahadah ke? Betul kan? Dia kena tahu apa kesan diucap syahadah tu. Kalau dia pun tak tahu, tak dia apa. Ya? Salah. Sebab tu bila orang masuk Islam, kita akan baca syahadah bahasa Arabnya sebab rasminya kena bahasa Arab juga. Tetapi kita kata diterjemahkan, lepas tu kita baca bahasa orang tu. Terjemah tu supaya dia faham apa yang dia sebut tu. Dan dia faham apa kesan yang dia sebut tu. Sebab tu kalau nak tengok contoh ni, tengok Dr. Zakir Naik. Bila dia nak Islamkan orang pergi kat mic kata saya nak masuk Islam, dia tak kata ucap syahadah la ilaha illallah, kira khalas balik. Dia tak macam tu. Dia akan tanya, ada orang paksa kamu tak buat macam ni? Siapa yang tengok di Islam kau? Setiap kali dia akan tanya soalan tu. Ada orang paksa kamu dah buat macam ni? Tak ada orang paksa. Kamu buat ni dengan penuh kerelaan kamu sendiri ke? Ya. Kamu faham tak kalau kamu ucap macam ni, lepas ni kamu akan masuk Islam, kamu tak boleh buat kehidupan lama kamu dah. Kamu faham tak benda tu? Dia tanya. Saya faham.
Kamu faham tak bila kamu ucap ni, kamu bermakna kamu iktiraf tidak ada Tuhan yang selayak yang disembah melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Kamu faham tak kalau kamu ucap ni, kamu iktiraf perkara tu? Saya faham. Okey, ikut saya. Baru dia tanya. Bukan orang masuk masjid, saya nak masuk Islam, la ilaha illallah, semut. Bukan itu. Dia kena faham dulu. Okey, dia kena faham apa kesan dia sebut. Kita kena tanya ada orang paksa ke, kita kena tanya dia bersedia betul ke tak, macam mana. Itu tata cara adab kita bawa orang masuk Islam. Okey, wallahu taala alam. Ya. Dia memang kalau kita tengok apa ni zaman Nabi SAW, kalau kelahiran bawah mak ayah Islam, dia ke Islam teruslah. Bukan saja mak ayah Islam, ini perbincangan. Perkara ni saya setuju dengan Datuk Harusani. Dalam perbincangan kes yang mak ayah bercerai disebabkan tukar agama. Maksudnya mak ayah India ataupun mak ayah Cina bukan Islam, mak ayah India bukan Islam, dua-dua katalah agama Buddha, kita kata kan. Seorang masuk Islam. Okey, mak dia ataupun ayah dia masuk Islam, lalu bercerai lah sebab masuk Islam, bercerai. Bila bercerai, anak-anak yang di bawah umur baligh tu macam mana? Kalau dalam mahkamah sivil kita sekarang, kalau saya tak silap, dia boleh ikut sama ada mak ataupun ayah dia. Tapi Harusani tak setuju perkara ni. Dan saya setuju dengan Datuk Harusani. Sebab dia kata semua anak-anak kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak-anak bila lahir tu memang di Islam. Kita tak boleh kata dia mak ayah dia dulu budak, dia nak jadi budak. Dia tak boleh macam tu. Bila dia di bawah daripada umur baligh, maka automatik kita kira dia sebagai Islam. Maka kalau diikut mak ayah dia yang kafir, siapa nak beri pendidikan Islam kepada dia? Betul lah kat fatwa Perlis ni kata dia boleh pilih sama ada mak ayah dia mana yang lebih boleh menjaga. Tapi ini dia kekal fatwa lah, dia tak jadi satu praktikal. Sebab apa? Jujurlah dengan diri sendiri. Ada ke mak ayah yang bukan Islam nak hantar anak dia kelas fardu ain? Mana ada, realitinya macam tu lah. Kadang-kadang kita perbincangan kita bila dalam bab hukum ni, saya selalu sebut dia bukan setakat berhenti setakat hukum di atas kertas saja. Tengoklah juga kepada realiti tu macam mana. Betul lah dari segi hukum tu kita kata anak tu dia boleh pilih. Bukan saya tak setuju fatwa ni, cuma saya nak lanjutkan sikit, kata kan. Dari segi realitinya, kalau mak ayah tu tak menentang Islam, dia boleh duduk dengan mak atau ayah tu. Realitinya ada ke benda macam tu? Ada ke dia, saya Buddha tapi anak saya Islam, tak apa. Kalau tanya, sembang dengan brother Zamri Vinod kan, dia India masuk Islam, tapi dia Muslim, dia masuk masa tingkatan 5 dulu, lama. Ada orang kata mu'alaf kata sok menggarut, hang bukan mu'alaf apa. Dah Islam, masuk Islam lama. Dia kata orang bukan Islam ni, tuan-tuan dan puan-puan, tak kira lah agama apa pun, tak kira lah bangsa apa pun, mereka ni memang sebut kat anak mereka, kalau hang nak masuk agama apa pun tak apalah, kata, asalkan jangan Islam. Ini realiti kita. Kadang-kadang bila kita nak buat hukum sesuatu, tengoklah juga pada realiti orang bukan Melayu yang bukan Islam tu. Realiti dia betul ke mereka? Ada ke istilah orang kafir yang benar-benar tak memusuhi Islam? Pada saya sekadar tak perang adalah, tapi nak kata kalau dia setuju semua benda dengan Islam, maknanya dia orang Islam lah. Sebab dia tak setuju lah, sebab tu dia jadi kafir. Boleh nampak? Maka mereka ni memang lebih memandang bahawasanya kalau anak-anak mereka nak masuk agama apa pun tak ada masalah, asalkan kamu jangan masuk Islam. Masuk Islam memang mengamuk mak ayah. Masa kami buat himpunan duat bukan Bumi Putra, bukan maksudnya selain daripada orang Melayu tu, tanya pada mereka geleng kepala cerita kat saya. Allah Ustaz kata, kami ni baik laki baik perempuan masuk Islam, Allahu Akbar. Kalau bukan sebab iman agama tu, memang murtad balik dah Ustaz. Saya kata kenapa dia jentik telinga, dia gelak lah punya kuat. Apa lah jentik telinga Ustaz? Terguling, terajang adik-beradik, lempang, tumbuk, baling luar tingkap rumah. Ada belaka kata. Oi ganas kata. Ganas, memang sampai violent lah ganas. Bukan sekadar you dah masuk Islam, you keluar rumah. Bukan. Campak keluar rumah, campak beg semua. Biasa lah Ustaz. Bila seorang cakap semua orang gelak. Oh you kena agak, saya beritahu agak kata. Sampai ke tara tu. Jadi tiba-tiba kita kata ada mak ayah bukan Islam, dia akan ajar anak di Islam. Yelah atas kertas mungkin lah, tapi realitinya jujurlah diri sendiri, tak ada benda macam ni. Ya wallahu ta'ala alam. Tapi dari segi hukum dia saya setuju dengan Harusani, dia adalah Islam selagi mana dia tak sampai umur baligh dan dia tak pilih agama dia sendiri. Wallahu alam. Okey. Ya. Ikhwah. Ya. Ya. Bersaudara tu maksudnya dia punya apa? Dia punya ikatan tu lebih daripada adik-beradik lagi. Maksudnya macam tu. Okey?
Ikatan dia tu lebih rapat daripada adik-beradik lagi. Dari segi bantu-membantu, dari segi saling memaafkan, lebih rapat daripada adik-beradik lagi. Itu maksud dia. Ya, ya. Lagi rapat lagi. Itu yang saya suka bawa cerita Mis'ab bin Umair tu radhiyallahu an. Mis'ab bin Umair ni waktu perang Badar, dia dalam tentera Nabi SAW. Adik dia selalu saya kerap juga saya cerita-cerita ni. Adik dia dalam tentera musyrik Mekah. Perang punya perang, siapa menang? Orang Islam menang kan. Bila orang Islam menang, adik dia kena tangkap jadi tawanan. Dan adik dia dalam keadaan kena ikat tangan tu, bila nampak abang dia Mis'ab, adik dia kafir, abang dia Muslim. Bila nampak Mis'ab, adik dia duduk sengih ya. Adik dia kata apa? Kawan-kawan dia tanya, hang pasal apa duduk sengih? Dia kata tu abang aku ada, sikit lagi mesti abang aku tolong aku. Tu abang aku kata. Mesti dia tolong aku. Kena Mis'ab nampak adik dia kat situ, Mis'ab cakap apa kat sahabat? Dia kata kalau kamu semua nak duit tebusan tawanan banyak, tu dia tunjuk kat adik dia. Ambil hak tu, pergi claim dengan mak dia, aku tahu mak dia kaya. Maksud dia siapa? Mak dia apa lah. Adik dia tu. Tapi dia kata ambil tu pi tebus kat mak dia kaya kata. Ini maksud dia. Kita kata ikatan mukmin tu, ikatan agama tu hatta lebih kuat. Kalau adik-beradik tak beriman pun, ikatan mukmin lebih kuat daripada ikatan darah lagi. Itu maksud dia bersaudara. Benda ni saya pun kebelakangan duk tekan perkara ni. Ingat kita ni orang Islam saling bersaudara. Jangan kalau orang Islam buat salah sikit kita marah kau-kau gila ya. Tapi orang musyrik buat salah tak ada masalah. Rahmatan lil alamin, masuklah kamera. Rahmatan lil alamin kita kata kan. Tak boleh lah macam tu. Terbalik dengan orang Islam kita patut berlembut, dengan orang musyrik patut kita berkeras. Saya ingat kebelakangan ni Allahu akbar, orang bukan Islam apa kes polis baru ni kena tahan apa semua kan. Gila sungguh lah saya kata. Kereta polis apa tu? Allahu akbar. Bukanlah saya tak suka bincang isu semasa, tapi geram lah kau kadang tengok orang. Ya. Kebanyakan? Ya. Ya, sebab tu ditekankan berkenaan bab jiran ni. Betul, memang betul macam tu. Dia jadi seru, tak baik, tak boleh tak baik macam tu. Wallah taala. Ya. 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 Kalau kita yang dah panjangkan tangan tak sambut, tak ada masalah. Dia nak sambut kita tak masalah dia. Jadi apa? Oh, macam mana? Dia ni sosial lah. Okey. Kita tak sosial. Ya. Kita nak buat baik dengan saya. Kita iman mau. Ya, faham. Kita kata dia kalau bukan bersahabat, paling kurang pun kita bertegak ke apa, okey lah dah. Jangan okey dah tu. Ya, okey dah tu. Tetapi ya. Okey dah tu. Maksudnya hubungan tu ada tapi tak rapat. Memang macam tu pun. Wallahu taala alam. Tak, memang cara jaga iman macam tu pun salah satunya. Baik. Okey, tak ada. Saya ingat kita akhiri tasbih kafarah. Insya-Allah kita akan jumpa 2 minggu lagi lah. Insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.